Ya. Luas ni kan saya sebenarnya seram nak mengajar macam mana. Okey, saya ajar yang basic sangat. Nanti selepas kelas ni saya akan bagi awak satu link YouTube yang bukan saya ajar tapi Cikgu Hassan nama dia. Awak tengok YouTube dia tu macam menarik jugalah. Tapi yang ni saya ajar yang basic sangat. Yang mana macam tak keluar lah sebenarnya. Tapi tak apa. Yang penting awak tahu basic dulu ya. Dia macam mana pun soalan bermula dengan basic. Okey. Kita tengok luas satu. Ni. Okey. Allah terconteng pula dah. Okey, nampak ke? Girls, guys, nampak ke? Luas. Nampak Nampak. Nampak bagus. Risau senyap-senyap. Oh, senyap-senyap ni. Okey, luas. Luas. Begitulah luas. Okey, sebenarnya macam ni. Kenapa benda ni wujud ni? Kenapa pengamiran dikaitkan dengan luas pula? Takut ada yang tertanya-tanya ya. Okey, jadi sebenarnya macam ni lah. Saya tanya awak lah. Kalau awak nak cari luas segitiga, macam mana awak cari luas segitiga? Lupa dah? Luas segitiga. Senang kan? 1/2 dah dapat tinggi. Okey. Yang tu memang awak boleh cari. Okey, kalau saya nak cari luas bulatan, awak ada formula dia, betul? Okey, kalau tiba-tiba saya bagi satu garisan yang lengkung macam ni, lepas tu saya suruh cari. Cari luas di bawah garisan lengkung tu. So macam mana awak nak cari luas bawah garisan ni? Guna kamiran, cikgu. Sebab tu kita kena guna pengamiran. Jadi pengamiran ni sebenarnya khas dia adalah untuk mencari luas di bawah lengkung. Beginilah lengkung ni nak cari luas bawah dia. Sebab kita tak ada formula apa-apa. Kalau segitiga kita memang ada formula setengah darab tapak darab tinggi. Tapi untuk lengkung kita memang tak ada formula luas. Jadi kita terpaksa guna pengamiran. Yang dia punya sejarah dia tu banyak lah. Kalau awak nak baca nanti awak bacalah kat Google Tapi saya cerita macam tu lah. Maknanya tujuan kita belajar pengamiran ni sebenarnya kita nak cari luas di bawah lengkung ataupun di bawah graf lah. Okey, jadi untuk permulaan ni ya, ini penting. Ni asas dia. Ataupun saya tulis dalam kat bawah ni, saya tulis dalam bentuk maknanya mungkin kena tebalkan sikit. Okey. Ni cacing. Okey, lepas tu dia A pergi B. Lepas tu kat sini dia ada dua tau. Dia ada DX dan juga DY. Ni cerita DX lah. Okey, awak kena tengok kat sini Kalau dia DX D paksi X, dia punya persamaan mesti Y. Dia terbalik. Macam tu. Dia kontra. Sebab tu dia buat macam ni. Kalau awak nampak Y DX. Benda ni pelajar memang tak suka tulis. Saya tak tahulah kenapa, tapi benda ni sangat membantu sebab kadang-kadang persamaan kita bukan Y. Kadang-kadang dia boleh buat banyak-banyak garisan. Nanti kita tertukar nak ambil yang mana. Jadi better kita tulis. Okay, Y dx. Kalau terhadap, conteng kat belah sini pula. Ataupun saya padam kat sini. Putih terus. Okay. Apa benda ni? Cancel. Okay, kalau lagi satu, lupa nak tekan pula. Terhadap Y. Terhadap paksi Y. dy. So, terhadap paksi Y, dia akan jadi X. Macam tu. Dia terbalik Okay, jadi kita tengok contoh soalan ni. Okay, dia bagus. Dia buat 04. 04 tu maknanya daripada 0 hingga 4. Luas yang kita nak cari tu adalah daripada 0 hingga 4. Sebab tu dia buat 0 hingga 4. Kat mana boundary dia? 0 hingga 4. Okey. Kemudian dia buat Y dx. Okey, Y ni kita tengok persamaan kita.
Nampak persamaan kita kat sini. Y sama dengan 4x kuasa 2. Sebab tu dia masukkan Y jadi 4x kuasa 2. Ni dia masukkan. Kan Y ni 4x kuasa 2. Sebab apa kadang-kadang persamaan, dia suka hati dia lah. Kadang-kadang dia tak buat Y, dia buat X. Dia buatlah contohnya dia buat X sama dengan Y tambah 3 lah. Tambah 3 tak logik Y kuasa 2 tambah 3 lah contohnya. Jadi kat sini kita pun main masuklah Y kuasa 2 tambah 3. Salah sebab kita mesti jadikan Y. Nampak ni Y. Kita mesti jadikan Y. Macam ni soalan ni dia baik hati, dia memang dah Y kat depan ni. Soalan yang awak akan jumpa dalam SPM nanti dia tak baik. Dia tak baik Jadi dia mungkin bagi macam ni, jadi awak kena jadikan Y sebagai perkara rumus. Kalau macam ni X tolak 3 sama dengan Y punca kuasa. Sebab tu luas ni dia memang kebanyakan dia keluar kertas 2. Dia boleh pilih nak jawab ke tak. Kalau dah macam ni, gayanya memang kita nak pilih lah. Memang kita tak jawab lah kan. Macam tu. Jadi yang saya ajar ni memang yang basic betul. Maknanya yang akan keluar kertas 1. Yang soalan yang canggih-canggih tu, kertas 2 tu memang kena face to face nak jawab nak mengajar pun kena face to face. Okey, ni awak tahu basic je lah. Jadi ingat depan dia mesti Y, kalau di X mesti Y, jadi Y tu kita masukkan 4X kuasa 2. Nampak dia masukkan kat situ. Okey, dia masukkan. Lepas tu dah masuk tu, awak ingat baliklah yang awak belajar mula-mula kamiran tentu. Kita kamir je macam biasa. Kuasa tambah 1, kuasa turun bawah. Jadi kuasa tambah 1 dapat 3, turun bawah dapat 3. Nampak tu? Lepas tu buat apa? Masak macam biasa. Lepas kita dah kamir, baru kita masukkan nilai boundary tu. Ingat kamir dulu baru masukkan. Sebab ada saya jumpa dia masukkan, lepas tu dia tak buat pun kamir. Tu ada yang saya semak. Jadi penting untuk saya semak latihan tu supaya saya tengok awak boleh faham ke tak. Yang tak hantar tu kena hantar cepat-cepat lah. Okey. Jadi ni kamirkan macam biasa, tambah kuasa, turun di bawah, lepas tu masukkan last sekali kita dapat jawapan macam ni, 85 1/3. Okey, ini untuk paksi X. Kamirkan di paksi X. Macam mana cikgu tahu dia paksi X? Sebab dia punya boundary ni duduk dekat paksi X. Nampak? Sebab tu kita tahu dia nak dekat paksi X. Okey. Boleh semua? Ada nak tanya apa-apa? Boleh cikgu. Masa terang kan memang gitulah kan. Okey. So bila dah okey untuk paksi X, kita pergi tengok paksi Y pula. Okey, ni saya tak simpan. Paksi Y paksi Y ni tak digemari sangatlah sebab awak kena sengitkan kepala awak. Sebab dia paksi Y. Okey, paksi Y. Conteng lagi. Okey, paksi Y. Macam mana bagi? Okey. Saya harap awak nampak ya. Kalau kembang lagi takut tak nampak terus. Okey. Nampak. Paksi Y. Okey, paksi Y macam biasa kita buat dulu dia punya ni. Buatlah luas. Kenapa pula padam? Luas sama dengan, okey, buatlah cacing A pergi B. Okey, paksi Y dy. So kat sini jadi X. Ingat paksi Y ni yang saya kata rumit sikit sebab awak tengok kalau awak boleh nampak lah yang mana X ni duduk dekat belakang ni. Kita kena ubah-ubah persamaan ni. Ni persamaan ni, Y kuasa 2 sama dengan 3X. Sebab tu saya kata paksi Y jarang orang suka jawab. Dia kadang-kadang gambar rajah tu, dia boleh dua-dua, kita boleh pilih. Macam ni tak boleh pilih lah, memang terang lagi bersuluh, memang dekat paksi Y. Sebab apa? Boundary dia dekat paksi Y, nampak? 2, 4 Y. Memang terang lagi bersuluh dekat paksi Y. Tapi ada setengah kes, dia lukis, kita confuse nak pilih yang mana satu sebab dia boleh guna dua-dua. Tapi kebanyakan orang memang pilih X sebab X senang. Kalau X dia senang dia memang dah Y kat depan. AB Y dx. Y kat depan dia masuk je. Kalau paksi Y ni dy
dia mesti kontra X. Jadi X dia memang tak ada lah, dia tak soalan tak direct lah, kita kena ubah. Okay, so kat sini kita tengok dia buat luas rantau belorik 24. So X dy. Okay, tulis. Tulis ni tidak ada markah ya, memang tak ada, tapi dia sangat membantu. Okay, jadi sekarang ni dia nak X. Cuba awak tengok. Yang kita ada adalah Y kuasa 2 sama dengan 3X. Dia nak X. X. Jadi macam mana kita nak buat tu? Kita pindahlah 3 yang menyebuk tu ke sebelah. Pindah. Gitu. Pindah. Lepas tu dapat pula pecahan ya. Okey. Jadi bila kita pindah tu kita dapatlah X kita adalah Y kuasa 2 per 3. Nampak Y kuasa 2 per 3. Lepas tu kita kamikan macam biasa. Jangan takut dengan pecahan tu. Tak payah nak keluarkan apa. Ingat kalau macam ni saja memang tak keluarkan. Yang keluarkan yang kes fx dx tu. Fx ke gx ke itu kita keluarkan. Tapi yang ni tak payahlah. Okey. So tambah 1 jadi 3, 3 turun kat bawah. Duduk je sebelah 3 yang dekat situ ni. Sekejap warna kuning. Ni kan 3, nampak 3. Kecilkan sikit. Ni 3 ni dia duduk je kat sini. Duduk je kat situ. Yang kita kamikan tu kan tambah 1, 3. 3 tu duduk sebelah dia. Macam tu je. Dia tak menyusahkan orang. Duduk. Lepas tu nanti 3 darab 3 jadi 9. Nampak? Jadi 9. Yang ni masukkan macam biasalah. Yang lain tu kita masukkan macam biasa. Macam biasa. Jadi maknanya kamiran tentu yang awak belajar sebelum ni, dia sangat penting kat sini lah. Kalau awak tak mahir kamiran tentu, awak tak boleh jawab pula yang kat sini. So markah selalunya dia bagi kat mana. Bila kita masukkan 1 dekat sini, okay, kita masukkan sini 1, kat sini lah yang saya tanda right ni 1 markah lah. So normally dia memang kertas 2, so K1. Okay. Yang seterusnya bila awak masukkan nilai K2, akhir sekali N3. Okay, jawapan. Soalan ni memang sangat jarang pelajar jawab. Kalau tanda kertas SPM tu jaranglah nak jumpa pelajar jawab. Ya. Sebab dia ni macam persamaan kan. Bila persamaan ramai pelajar avoid lah. Okay. So itu adalah 2 contoh terhadap paksi X dan juga paksi Y. Nanti cikgu akan cari contoh yang sesuai lah untuk awak buat latihan. Okey, ada satu lagi jenis luas, yang ini yang paling tinggi Yang paling tinggi, yang tak mampu kot saya nak terangkan kat sini tapi saya tunjuk juga. Okey, mana ni? Close. Yang ni. Luas 4, kita tengok 4 dulu. Kenapa pula ni? Dia tak nak keluar ya. Okey. Yang ni ini adalah contoh soalan SPM lah. Kalau awak tengok, kalau awak nampak lah ya. Kalau awak nampak kenapa dia SPM, awak boleh nampak kat sini. Kenapa dia SPM? Sebab apa, kenapa dia soalan SPM dan kenapa pelajar tak suka jawab. Okey, pertama sekali ada 2 persamaan kat situ. Kalau awak perasan lah. Satu persamaan garis lurus, satu persamaan lengkung. Jadi kat sini pelajar dah confuse lah nak guna yang mana satu. Bila kita guna pengamiran, mestilah kita guna lengkung persamaan lengkung lah. Kita tak guna persamaan garis lurus. Ada juga kes yang kita guna persamaan garis lurus. Okey. Yang kedua, kalau awak tengok lah kan, ada ke dia bagi boundary? Ada tak dia bagi nilai? Tadi memang seronok soalan ni, dia terang 02, 04 kan. Sekarang ada apa-apa tak? Tak ada. Maknanya kena cari. Bila kena cari, kena buat macam mana? Kena buat persamaan serentak. Yes, yang mana memang pelajar tak suka lah. Ni. Dia kena serentakkan. Maknanya persamaan serentak lah kalau awak ingat balik macam mana kan. Masukkan 3 ke dalam 2. Sebab tu latihan persamaan serentak ada 3 dekat Google Classroom saya bagi. Sebelum saya nak masuk pengamiran, memang saya akan ajar awak, saya akan testing awak dengan persamaan serentak. Okay, yang ni mungkin awak boleh buat. Y sama dengan 6x tambah 4, sebenarnya awak boleh buat macam ni je. 6x tambah 4
sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 10x tambah 8. Kenapa pula ni? Alamak, dia lari pula. Saya ni sebenarnya tak berapa nak pandai komputer. Tambah 8. Okey. Lepas tu pindah, samakan dengan kosong, tekan dia kalkulator. Okey, kita pindah ke belah sana lah. 3x kuasa 2 tambah 6x, ni tambah jadi tolak 10x, tambah 4 tolak 8 sama dengan kosong. Jadi kita pindah-pindah lah. 3x kuasa 2 ni jadi negatif 4x, yang ni jadi negatif 4 sama dengan kosong. Tekan kalkulator, dapat nilai x. Baru nilai x ya. Awak agak-agak kawasan pelorik kita ni nilai x ke nilai y? Dia boleh jadi nilai x, dia boleh jadi nilai y. So soalan ni sangat general. Okey, kalau kita dah dapat x, macam mana kita nak dapat y? Tak ada masalah, kita cari je nilai y mana satu ni, masukkan. Nanti kita akan dapat nilai y. So kita dapatlah nanti x berapa kat sini, y berapa kat sini. Macam tu. Okey, tapi soalan ni memang saya tak bincang kat kelas lah, sebab dia memang kena depan-depan. Macam tu. Kena tengok muka awak dulu macam mana kan. Baru boleh teruskan. Tapi ni sajalah saya tunjukkan jenis soalan SPM. Yang mana pilihan. Macam tu. Okey. Ni saya save dulu. Saya tutup dulu. Okey. Saya tunjuk ada penyelesaian dia sebenarnya kat sini. Nampak? Salah. Ni soalan lain. Saya tak simpan kot penyelesaian dia. Okey, kalau macam tu tak apa, saya tak simpan penyelesaian dia. Kita tunjuk contoh lagi satu soalan SPM. Ni kiranya contoh-contoh soalan luas lah. Okey. Kenapa pula dia tak boleh ke atas? Okey. Ni contoh-contoh lain Okey, contoh-contoh lain soalan SPM. Yang ni baik hati sikit. Sebab apa? Sebab dia bagi titik kalau awak nampak kat situ. Dia baik hati. Nampak? Dia bagilah kan kat sini. 1, 2. Titik kat situ kan. Okey. Dan dia ada dua persamaan. Satu persamaan garis lurus, satu persamaan lengkung. So macam mana kita nak jawab? Dia nak luas rantau berlorek. Soalan ni baik sebab apa? Luas rantau berlorek kita tahu yang rantau je kita guna. Nampak? Yang rantau je ni sebelah ni dia garis A dengan B. Yang rantau je yang pengamiran. Maknanya yang B ni kita guna pengamiran. Pengamiran dia mesti garis lengkung, bukan garis lurus. Ini garis lurus. Jangan pergi ambil Y yang ini pula. Sebab tu saya kata bahaya. Okey. Kalau garis lengkung kita ambil Y yang mana? Y yang ini B ni kita guna pengamiran. A ni kita buat formula segitiga macam biasa. Mana setengah darab tapak dia 3, tinggi dia 6. 3, 6 ni kan, tinggi dia 6. Macam tu. Maknanya kat sini, A ni luas garis lurus, di bawah garis lurus. Okay, ada setengah cikgu, dia suruh juga buat pengamiran. Maknanya kita nak cari luas segitiga, boleh. Guna pengamiran, kita kamir je lah garis lurus tu. Tapi lebih susah lah kan nak kamir-kamir. Baiklah kita ambil setengah darab tapak, darab tinggi. Macam tu. Okey. Yang garis lengkung ni, kawasan B ni garis lengkung. Jadi garis lengkung tu memang kita kena buat pengamiran. Maknanya kita kena kamir daripada 3. Daripada 3 pergi 5. Okey, lepas tu dia Y dx. Y ni kita ambil yang ini. Lepas tu buat macam biasa. Dia ada dua kerja lah. Saya ingat lagi SPM 2016 keluar soalan ni. Yang mana pelajar tak ramai jawab tapi sebenarnya senang. Tu kan. Tapi pelajar tak ramai jawab lah. Sebab dia orang nampak je dia orang dah takut. Macam tu. Okey, jadi kat sini adalah contoh-contoh luas. Soalan-soalan luas yang akan ditanya. Yang saya akan tanya dalam Google Classroom mungkin senang. Mungkin lah ya. Okey. So ni saya simpan, saya hanya tunjukkan contoh-contoh soalan dengan ajar basic. Okey, yang ini. Yang ini ya. Ini satu lagi. Yang kelima. Okey, PC padu kita belajar next class kot. Ni, luas rantau berlori. Ni antara contoh ya.
4cx. Okey, luas rantau berlorek. Aha. Okey, dia nak, saya rasa dia lari sikit kot, gambar rajah ni dia lari sikit. Yang merah tu dia lari sikit. Okey, dia nak luas rantau berlorek yang berkala tu lah, yang A tu lah. Okey, sekarang ni dia dekat paksi mana? Paksi X ke paksi Y? Y. Paksi Y Si Dia Y. melekat, nampak? Dia melekat kat Y, so dia paksi Y. Jadi kat sini X. Jadi X ni kalau kita kamirkan, kita akan ambil lengkung lah. Sebab tu dia dah cantik ni, baik pula soalan ni. Dia bagi terus X sama dengan apa. So ambil je. Cuma masalah sekarang ni, soalan ni tricky Kalau awak nampak dia sebenarnya, kena haluskan sikit ni. Dia sebenarnya kali hijau kali hijau tak nampak biru. Dia sebenarnya terdiri daripada segitiga. Kalau awak perasan kat sini, segitiga dan luas. Yang A ni, yang merah lari tu, tu lari sikit lah gambar rajah ni. Okey, yang A ni segitiga. A tu segitiga, nampak? Jadi yang awak nak kamirkan lengkung tu, kecil tu je. Kecil tu je. Dan awak mestilah kamirkan daripada 5 ke 6. Sebab yang kecil tu start 5, 6. Jangan awak pergi kamirkan daripada 0 hingga 6. Salah lah, 0 hingga 6 memang salah. Sebab 0 hingga 5 ni adalah segitiga. Yang ni dia punya lengkung. Jadi soalan pengamiran dia memang macam itulah, dia tricky sikit. Okey, so saya tutup. Rasanya kelas hari ni dah habis lah. Tinggal buat latihan sahaja. Okey, tutup dulu. Okey, jadi dah habis dah kelas kita. Cikgu nak tanyalah, ada apa-apa yang awak nak tanya? Ke awak pun tak tahulah apa benda lah saya nak tanya ni.